Shalom. 大家平安。 Kita sepanjang bulan November ini kita membahas tentang bersyukur seperti itu, dan kita hari ini akan membahas sebuah tema bagaimana Tuhan memandang ucapan syukur. 那么在11月份里面呢，我们的主题都是跟感恩有关。但是今天我们主题就是我们要如何看待上帝的，上帝如何看待感恩。 Dan saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-10. 我们来看两字的圣经，第一是在撒母耳记下第12章第10节。 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan katakan amin. 那么看撒母耳记下12章第10节。 Oke, saya menunggu sebentar. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Kita baca bahasa Indonesia, nanti Bu Ivon bersama dengan jemaat yang bahasa Mandarin baca untuk kedua kalinya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 撒母耳记下12章第10节，中文的跟我一起读。 你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。 Kemudian Mazmur nomor 40 ini yang menjadi nats utama kita. Mazmur nomor 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 jemaat yang bahasa Indonesia membaca bersama dengan saya. Kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 Bu Ivon bersama dengan jemaat yang berbahasa Mandarin membacanya. 那么我们今天的主要那个经文是取自诗篇第40篇，但是中文的只有第1节到第9节。那么印尼文的跟阮妮传道一起看读第1节到第5节，第6节到第9节跟我一起阅读。 Bahasa Indonesia ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. 那么第5节到第9节跟我一起读。耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明。若要陈明，其事不可胜数。祭物和礼物你不喜悦。 你已经开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：“看哪，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的。” Bapak Ibu, siapa yang suka kopi? 各位兄弟姐妹，谁喜欢喝咖啡？ Oke, suka kopi. Hari ini udah minum kopi belum? belum. Oh, belum. Nah, saya bawa gelas 那么我带了一个杯子， air panas. 还有那个热水， Kita buat kopi hari ini. 我们来泡咖啡。 Saya bawa kopi juga dong. 我也带了咖啡。 Saya nggak tahu Bapak Ibu suka kopi hitam atau kopi mix yang sudah sasetan itu sekali seduh seperti itu. 我不知道你们喜欢喝的是黑咖啡，或者是有跟牛奶拌在一起的咖啡。 Tetapi saya hari ini bawa kopi hitam 但是今天我带了黑咖啡， dan saya akan seduh. 我就泡咖啡了。 Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kopi, rasanya seperti apa? 如果我们讲关于咖啡，大概是什么意思？ Pahit ya. 它的感觉是很苦的。 Ada juga kopi yang agak-agak asam gitu. 但是有一些咖啡也很酸。 Saya yakin ini kopinya pahit, 我相信这个咖啡是苦的， tetapi saya nggak terlalu suka pahit. 但是我不大喜欢苦咖啡。
Ada beberapa pengkhotbah kalau datang ke gereja kita, kalau kami suka tanya, Muse mau dibuatin kopi, mau pakai gula atau tidak? 那么有一些讲员来到我们教会传讲福音的时候呢，我们就问他：你要喝咖啡吗？你的咖啡要喝甜的还是要喝苦的？ Memang ada yang nggak pakai gula sama sekali. 那么有一些呢完全不喜欢放糖， Tetapi saya hari ini pakai gula 但是我今天加了糖， dan saya aduk. 那我就搅匀至匀。 Bapak Ibu, kopi ini menjadi sebuah gambaran kehidupan kita. 那么咖啡呢，就描绘了我们的生活。 Hidup kita bisa jadi hidup yang begitu pahit. 我们的生活可能会非常的苦涩， Hidup yang begitu banyak masalah. 生活中有很多的问题， Hidup yang bisa jadi penuh dengan ratapan. 或者我们的生活当中充满了哀歌， Hidup yang rasanya tidak ada jalan keluar. 我们的生活好像是没有出路。 Tetapi mungkin ada di antara kita hidup kita manis. 但是我们在当中呢，可能会过着一些甜蜜的生活。 Kalau kita dengar orang cerita tentang hidupnya yang berat, tetapi kita berpikir, saya kayaknya nggak pernah tuh mengalami hal yang berat seperti itu. 当我们听说别人过着很困难的生活，我们自己想想，好像我的生活也不怎么困难， Karena begitu manis. 因为很甜美， Segala sesuatu ada. 一切我所要的都有， Segala sesuatu tersedia. 一切都有预备。 Tetapi hidup kita seringkali dimixkan oleh Tuhan. 但是我们的生活很多时候被上帝掺和， Kadang kita mengalami sesuatu yang pahit, 有时候我们经历一些苦涩的事情， tetapi kita mengalami yang manis. 但是我们也经历一些甜蜜的事。 Bapak Ibu, itulah yang digambarkan di dalam Mazmur nomor 40 ini. 这就是诗人在诗篇40篇的写照。 Mazmur nomor 40 ini tercakup dua hal yang penting. 那么在诗篇40篇，那个包括了2个重要的东西， Yaitu ucapan syukur, 就是感恩， tetapi yang kedua adalah ratapan. 那第二是哀歌。 Dua bagian ini menjadi unsur di dalam 18 ayat dari Mazmur nomor 40. 那么这一点是在整篇诗篇11篇里面那节里面所写的。 Bagaimana kita bisa melihat pemazmur itu bersyukur kepada 我 Tuhan? 们看到诗人怎么样向上帝感恩， Tetapi bagaimana kita bisa melihat pemazmur itu yaitu Daud meratap di hadapan Tuhan? 但是我们看到诗人就是大卫怎么样在上帝面前哀号。 Saya hari ini diberikan ayat sampai ayat yang ke-10. 那今天呢，给我的那个题目是从40篇40篇第1节到第9节。 Dan saya bagi kepada 3 bagian. 那我就分为3部分。 Yang pertama adalah situasi yang dihadapi oleh pemazmur atau Daud. 第一就是说，诗人或是大卫所面对的一些所面临的情况。 Yang kedua adalah respon yang ditunjukkan oleh Daud. 那么第二就是大卫的反应。 Kemudian tanggapan Tuhan 那 kepada 么 Daud. 第3就是上帝的回应。 Bapak Ibu, ketika kita melihat situasi yang dihadapi oleh Daud, maka Daud itu berada dalam situasi yang sulit untuk waktu yang panjang, yang lama. 那么如果我们看大卫的情形呢，他处在困难中是要经过一段相当长的时间。 Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 在这一点，我们能够从第1节到第2节看到。 Di dalam ayat pertama dan ayat yang ketiga, setidaknya ada 2 kiasan yang menggambarkan seperti apa situasi Daud. 那么在这2节里面呢，大概有2个形容词来描绘那个大卫当时的情况。 Yang pertama adalah gambaran tentang lobang kebinasaan. 第一就是关于那个祸坑， Secara literal itu bisa berarti sebuah sumur yang dalam. 那么如果我们从字面上来看呢，可能就是一个非常深的井。 Kalau kita ingat sumur, kita ingat Yusuf kan? 当时我们想到井的时候，我们就想到约瑟， Bagaimana Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. 就是约瑟被他的兄弟丢进井里面， Dia tidak bisa melakukan apapun. 他不能做什么， Dia tidak bisa keluar dari sumur itu. 他也不能够从井里爬出来， Selain hanya dia menatap ke atas dan putus harapannya ketika tidak ada orang yang menolong. 他只有向上仰望，他不能够做什么。 Dan itulah yang digambarkan oleh Daud, bagaimana dia masuk di dalam lubang kebinasaan itu. 那么大卫呢，就用这个形容词来形容他的境况，就是他进入了祸坑， Sebuah keputusasaan yang mendalam yang dia alami. 他经历了深深的绝望。 Kemudian yang kedua adalah lumpur rawa. 那么第二就是淤泥， Secara literal, seperti sebuah tanah basah yang memiliki karakteristik yang sangat lengket dan kotor. 那么这是一个那个具有非常黏腻性的一个肮脏特性的泥土。 Beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan
pendeta Paulus Daun bersama dengan pendeta Arifin bersama dengan Pak Tim pernah ke Baduy Dalam. 那么前段时间我跟叶昌贤牧师还有我们阿里菲牧师一起到一个地方去。 Saat itu rintik-rintik hujan dan jalanan itu tanah liat. 而那个时候呢，下着细细的小雨，而且我们的那个地呢就是泥地， Sangat lengket dan kotor. 是非常黏腻又肮脏的。 Yang ketika diinjak sulit begitu melepaskan kaki dari pijakan itu. 我们一起踏入那个泥里面呢，就很难把脚抽出来。 Bapak Ibu, gambaran yang disampaikan oleh Daud ini menggambarkan tentang ketidakstabilan, tentang kesepian, tentang ketidakberdayaan hidupnya. 那么大卫用这个淤泥来形容呢，就是他形容他处在一个不确定、不稳定，或者是孤独无助的一个情况。 Tentang sebuah kondisi yang terpuruk, kondisi status hidup yang paling bawah yang dia alami. 他是经历了一个非常艰难的阶段，并且他是他生命中最低的低谷。 Kemudian kita bertanya kenapa Daud bisa alami kondisi yang terpuruk itu. 那我们就想想，为什么大卫会经历这样恶劣的情况呢？ Maka kita diingatkan dari 2 Samuel tadi. 那么刚才的撒母耳记第2章，撒母耳记下提醒我们， Ketika disampaikan bahwa pedang tidak akan beralih dari keluargamu. 让他说刀剑并不离开你的家。 Kemudian kita bertanya lagi kenapa pedang tidak akan beralih daripada keluarga 为 Daud. 什么就会问，为什么刀剑不离开他的家呢？ Maka kita ditarik lagi, diajak mundur tentang dosa yang dilakukan oleh 那 Daud. 我们再往后看，就是看到大卫所犯的罪。 Dosa Daud terhadap Betsyeba istri Uria. 那么大卫向乌利亚的妻子拔示巴所行的罪， Dosa perzinahan yang dilakukan oleh Daud. 这是大卫犯了奸淫的罪。 Alkitab bercerita bahwa raja-raja waktu itu adalah musim raja-raja untuk berperang. 那么那个时候的那个君王都是打仗的君王， Tetapi Daud di kerajaannya nyantai. 但是大卫在他的那个国土里面却非常的悠闲， Healing dulu. 他就在那边休息。 Biarin raja-raja lain berperang, aku healing dulu di 那么让 kerajaanku. 其他的国王去征战吧，我在那边悠闲。 Kemudian ketika dia ada di terasnya dan kemudian dia lihat ada seorang perempuan yang sedang mandi di situ. 那么当他在他的地方看到一个女人在那里洗澡， Sebagai seorang raja dia punya kuasa, dia ingin dan dia akan dapatkan. 因为作为一个君王，他有权利，那么他所要的他要得到。 Dia melakukan, dia berzina dengan Betsyeba. 那么他就跟拔示巴行淫。 Ketika Betsyeba diketahui sedang mengandung karena perbuatan dengan Daud, dia rencanakan untuk suruh Uria untuk kembali kepada istrinya. 当他知道拔示巴怀了他的孩子，那么他就有意叫那个乌利亚去到战场征战。 Udah Uria pulang aja, kamu kan udah capek berperang beberapa lama ini, udah pulang sama istrimu kangen sama kamu. 他讲说，你已经征战了一段时间，现在你回来跟你的妻子在一起。 Tapi Uria seorang prajurit yang gagah, yang bertanggung jawab, dia berkata, masakan aku pulang sedangkan teman-temanku berjaga-jaga. 那么这个乌利亚呢，是一个非常有责任感的将军。他说：“我跟我的朋友在征战，难道我回家去吗？” Sehingga kita tahu Daud menempatkan Uria di baris terdepan dalam peperangan dan dia mati. 以致呢，我们知道大卫把乌利亚当作先锋，以致他在战场上牺牲了。 Karena itu penghukuman yang Daud terima akibat dari dosanya yang begitu fatal ini. 那么你要知道，这个是大卫呢，在他所犯的这个非常严重的罪里面所受的后果， Adalah kematian anak dari hasil perzinahannya. 就是他与乌利亚所怀的孩子死了。 Daud memang meratap di hadapan Tuhan. 那么大卫在上帝面前哀号， Daud berseru untuk kesembuhan anaknya yang sedang sakit. 上帝呼求上帝医治他在病中的孩子， Tetapi anak itu mati akhirnya. 但是那孩子死了。 Pembunuhan Amnon oleh Absalom. 就是亚沙龙杀了安嫩， Pembunuhan Absalom yang memberontak melawan Daud. 那么那个反背叛大卫的亚沙龙被杀， Adonai dihukum mati. 那么那个安嫩被那个处死。 Yang lebih tragis adalah malapetaka menimpa Daud dan keluarganya, di mana istri-istri Daud diambil oleh orang lain. 那么灾祸也临到大卫和他的家，就是他的妻子们被掳去了。 Dia ambil istri orang, istrinya diambil oleh orang lain. 他拿了别人的妻子，他的妻子被别人带走。 Jemaat kasih dalam Tuhan, ini keadaan Daud. 这就是大卫的情况， Dan bisa jadi ini keadaan kita saat dosa tidak kita selesaikan. 这
罪可能成为我们的情况，如果我们没有将罪解决好。 Kita berada dalam pemenjaraan dan tidak ada orang yang bisa membebaskan kita dan kita tidak menjadi orang yang bebas. 我们处在牢笼中，没有人能够释放我们，我们也不能够成为自由的人。 Tetapi kita di dalam kondisi yang terpuruk. 但是我们处在非常恶劣的情况。 Daud begitu sulit, Daud begitu rendah menghadapi murka Allah dan penghukuman Allah akibat dari dosanya. 那么因为罪呢，上帝那个大卫呢，被上帝的惩罚，并且处在非常恶劣的情况中。 Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh Daud untuk membebaskan dirinya dari penghukuman Allah. 大卫不能够做任何事情，能够让自己脱离上帝的愤怒。 Selain dia menantikan belas kasihan Tuhan, mengampuni dan menolongnya. 他唯有等候上帝的怜悯，让上帝饶恕他。 Karena itu di dalam ayat yang kedua A dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. 因此在第一节说：“我耐心的等候耶和华。 Aku menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, menantikan pertolongan Tuhan kepadaku. 我要耐心的等候耶和华，等候上帝的帮助。” Kondisi Daud berlangsung dengan lama. 那么大卫这样的情况呢，都经过了一段非常长的时间， Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk mengharapkan Tuhan. 但是他却没有停止的仰望上帝。 Dan menjadi luar biasa adalah tindakan Tuhan. 那么他这样子做呢，上帝有一个非凡的行为。 Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga setidaknya 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan. 那么第一节到第三节，第二节至少有3件事是上帝所做的。 Yang pertama adalah Tuhan condong ke arah Daud. 那么第一呢，就是上帝倾向那个大卫。 Kalau di dalam Alkitab kita Tuhan membesuk atau menjenguk. 换句话就是说，上帝去探望这个大卫。 Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dibesuk sama hamba Tuhan senang atau enggak ya. 我不知道你们如果有主仆去探访你们高兴吗？ Tetapi Daud itu yang dia nantikan. 但那就是大卫所等候的。 Tuhan mencondongkan pandangannya kepada Daud. 那么上帝呢，将他的眼目关注于大卫。 Tuhan mengingat dan dekat dengan Daud. 上帝呢纪念大卫，并且那个维护大卫。 Yang kedua adalah Tuhan mendengar seruan Daud itu. 那么第二就是上帝垂听大卫的那个呼求。 Yusuf pernah berseru kepada kakaknya ketika dia di dalam sumur. Kakaknya dengar tapi dia tidak tolong. 那么约瑟在井里面也向他的弟兄那个求助，但是他们却不帮助他。 Tetapi Daud berseru kepada Tuhan, menantikan Tuhan dan Tuhan dengar seruan Daud. 但是大卫呢呼求上帝，等候上帝，上帝听见了就帮助他。 Tuhan mengangkat, bukan hanya dengar, tapi mengangkat keluar dari lubang kebinasaan itu. 那么上帝不只是垂听他的呼求，他也将他从那个淤泥中那个拔出来。 Yang keempat adalah Tuhan meletakkan Daud pada batu pijakan yang aman dan kokoh. 那么第四点就是他把那个大卫放在一个安稳的磐石上。 Karena itu Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menghukum, 所以呢，上帝不只是惩罚， tetapi Tuhan memberikan pembebasan. 那么上帝也赐给我们自由， Tuhan memberikan pengampunan. 上帝也赐给我们赦罪， Tuhan memberikan kelegaan. 上帝也使我们得安息。 Dan itulah yang Tuhan juga lakukan dalam hidup kita 那么上 pastinya. 帝在我们生命当中也是这样子行。 Di mana Tuhan bukan hanya menghukum kita karena dosa kita, 上帝不只因为我们的罪而惩罚我们， tetapi Tuhan pun memberikan pembebasan kepada kita. 那上帝也释放了我们， Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. 上帝也赐予赦罪的恩典。 Karena itu di dalam liturgi kita selalu tiap minggu ada pengakuan dosa dan pengampunan dosa. 所以每次在我们教会的那个程序当中，肯定有认罪祷告。 Dan ketika seseorang sudah dibebaskan, sudah diampuni, pasti dia memiliki kelegaan. 那么当一个人的罪得释放或者是被饶恕的时候，他肯定会觉得得到安息。 Kemudian yang kedua adalah pemazmur menanggapi campur tangan Tuhan dalam hidupnya dengan penyembahan. 那么第二点就是那个大卫呢，他有经过上帝的介入他的生命，然后他就在生命中敬拜上帝。 Di dalam ayat yang keempat dikatakan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. 那么第三节说，他把那个歌那个赞美的词放在我的口中，好让我为他唱新歌。 Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. 每个人要看见他，并成为畏惧他，然后成为相信他的人。 Mazmur 40 ini seringkali disebut sebagai new song. 那么这个诗篇40篇就是一个通常被称为新歌， Nyanyian baru.
唱新歌。 Bapak Ibu, kita tahu Daud itu adalah salah satu penulis terbanyak pujian di dalam kitab Mazmur. 我们知道大卫呢是从这个在诗篇里面做了许多诗歌的人， Dan kata lain dia adalah penulis syair dan penyanyi pujian pada Tuhan. 他也写了很多的歌词，很多的新歌。 Tetapi apa yang membedakan antara setiap lagu-lagu yang dia tulis dengan Mazmur nomor 40 ini sehingga disebut sebagai new song? 那么到底他在这个诗篇40篇写了什么东西，以致这篇诗篇被称为是一个新歌呢？ Karena di dalam pengalaman spiritualnya dengan Tuhan, 因为他跟上帝的属灵关系里， yang akhirnya tidak bisa membuat dia menahan untuk mengagungkan akan Tuhan. 他不能够忍受自己不会称颂赞美上帝。 Dia menyanyikan lagu baru dan dia memuji Tuhan di dalam pujian itu. 他为上帝唱新歌，并且在赞美歌里面称颂他。 Dan nyanyian lagu baru ini dilandasi di dalam dua refleksi teologis yang Daud lakukan dan dapati. 那么这两个那个新歌，他在那个神学里面有两个方面。 Yang pertama adalah Daud menyadari bahwa Tuhan, hanya Tuhan, bukan yang lain, baik manusia, 那么唯有上帝，不是其他的，无论是人。 Bapak Ibu, Daud itu banyak dikecewakan oleh manusia, 那么我们很多时候被别人所害， oleh papa dan kakak-kakaknya dia dikecewakan. 或者他对他的父亲或他的兄弟失望， Dia disuruh urus domba ayahnya 2-3 ekor. 他们叫他那个去照顾他的父亲的羊有2-3只。 Ketika ada utusan Tuhan untuk mencari raja yang akan diurapi, papa dan saudara-saudaranya hanya memunculkan kakak-kakaknya yang gagah perkasa itu. 但当时要寻找那个王登基的时候，他的父亲只是找他的大卫的哥哥们， Daud nggak dianggap, 他没有看中大卫， masih bocil, 因为他还很小， masih terlalu kerjaannya cuma ngangon domba 2-3 ekor aja dah. 他的工作只是放2-3只羊罢了， Tidak layak untuk menjadi bakal raja selanjutnya. 他不配作为那个国王。 Belum lagi ketika bicara tentang dia dikhianati oleh anaknya Absalom. 更何况呢，他被他的孩子亚沙龙所背叛。 Absalom sampai harus kumpulin kekuatan untuk masuk ke Yerusalem untuk mengkudeta Daud. 那么亚沙龙呢，就聚集一些的军力，是到那个耶路撒冷去反叛他。 Sehingga bagi Daud, hanya Tuhan bukan yang lain termasuk manusia yang sumber pertolongan di saat 那 kesusahan. 么对于上帝，上帝是唯一的帮助，而不是其他的人或者是物质。 Termasuk bukan hal yang materi yang bisa menolong sumber pertolongan di saat 而 kesusahan. 且他的那个帮助的源头也不是任何的物质。 Bapak Ibu, apa sih yang kurang dari Daud? 那么到底大卫身上少了什么？ Dia raja. 他是君王。 Raja apa yang kurang? 那么作为一个王有什么好缺乏 Secara 的呢？ materi nggak ada yang kurang. 他如果在物质上没有可缺的， Bahkan ketika Tuhan Daud berencana untuk membangun rumah Tuhan. 那更何况大卫有意要建造上帝的圣 Daud 殿。 menyiapkan banyak hal untuk Salomo membangun. 那么大卫预备了很多的材料，让所罗门去建造圣殿。 Secara materi Daud berkecukupan. 那么在物质上呢，那个大卫非常的富足， Tidak ada yang kurang. 没有任何缺乏。 Dia nggak perlu mikir besok makan apa. 他不用想明天吃什么， Karena pegawainya menyiapkan makanan untuk dia. 因为他的手下为他预备了一些食物， Dia tidak mikir pakai baju apa. 他也不用想要穿什么衣服， Karena mungkin di stok lemari pakaiannya begitu banyak baju yang baik. 因为他的衣橱里面肯定有很多的 CD。 Tetapi bagi Daud semuanya itu tidak bisa menjadi sumber pertolongan di saat kesusahan. 但是大卫意识到这一切都不能够成为他帮助的源头，就是当他遇到困难的时候。 Tidak bisa menjadi sumber pertolongan ketika dia lari dari Absalom. Manusia tidak bisa diandalkan, materi tidak bisa diandalkan, hanya Tuhan yang bisa diandalkan. 当他逃脱亚沙龙的追杀的时候，他不能够依靠其他的人，不能够依靠其他的物质，因为他唯有依靠上帝。 Karena itu ayat yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. 所以呢，第4节说，凡依靠上帝的是有福的。 Kemudian yang kedua adalah hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal besar bagi Daud dan umatnya. 第二就是唯有上帝能够行大事，就是为了诗人或者是为了他的子民。 Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan maksudmu untuk kami.
那么他讲说，上帝啊，我已经做了很多的事情，求你进入我们当中，帮助我们。 Tuhan banyak melakukan hal-hal yang besar dalam hidup Daud. 那么上帝在大卫的生命中行了很多大事。 Siapa kira Daud bisa tetap hidup ketika dia dikejar oleh Saul? 当扫罗追杀大卫的时候，谁会想到大卫能够存活？ Siapa kira dia akan dibebaskan oleh orang ketika dia pura-pura gila? 当他装疯的时候，他也没有想到，或者别人会释放他。 Tetapi dia tahu semuanya itu bisa terjadi dan dia bisa tetap ada karena hal besar yang dilakukan oleh Tuhan 但是他 dalam 知道 hidupnya. 呢，这一切都能够过去，因为他知道上帝在他身上行了大事。 Yang ketiga, 第三， tanggapan Tuhan nih. 上帝的回应。 Tuhan menuntut dedikasi dalam ibadah dan kesaksian bukan sekedar berkata syukur. 那么上帝要求我们要在敬拜上要委身，要见证，而不是只是口头上的感恩罢了。 Bapak Ibu, ayat yang ke-7a dan 7c itu menarik. 那么第六A 跟第六就是两段经文。 7a dikatakan engkau, yaitu Tuhan, tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. 那么第六上半节讲说，祭物和礼物你不喜悦。 Kemudian 7c, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. 那么第六下半节说，燔祭和赎罪祭非你所要。 Bapak Ibu, kita tahu tentang karakteristik bangsa Israel di dalam kaitan korban. 我们知道呢，在那个上帝对于他的子民所谓的祭物都是有所求的。 Bahwa secara tingkat sosial mereka punya grade-nya korban. 那么他们在社会的地位上呢，他们要献上什么样东西都有预定的。 Ada yang mempersembahkan korban domba, 有些的献上那个羔羊， burung tekukur, 或者是鹌鹑， tepung. 或者是面粉。 Sehingga dengan kata lain otaknya orang Israel itu adalah korban itu penting untuk dipersembahkan pada 所 Tuhan. 以在以色列的脑海中呢，要献祭是非常重要的。 Dan bagi mereka ketika mereka sudah mempersembahkan korban itu pasti berkenan kepada Tuhan. 而且他们认为他们所献的祭物呢，肯定上帝喜悦。 Sehingga ketika sudah disortir oleh para imam, lihat ketika mempersembahkan domba, misalnya mulai dari kepala sampai dengan kaki, ekor, layak, bagi mereka itu sudah berkenan pada Tuhan. 那么，当他们所献上的祭物呢，经过一些祭司查看，就是从头看到尾。如果通过祭司查看，他们就认为他们所献的祭是讨上帝喜悦的。 Tetapi di dalam bagian ini Daud berkata, engkau tidak berkenan. 但是呢，在这一节里面呢，祭物和礼物你不喜悦。 Mungkin ketika kita lihat di sini, maka kita mungkin berpikir gini, 所以我们看到这一点，可能我们这样子想， kayaknya itu cuman penilaian Daud doang nih, 好像这只是那个大卫的那个判断罢了， bahwa Tuhan gak berkenan. 就是上帝不喜悦， Cuman penilaian subjektifnya Daud. 而是这是大卫的主观罢了。 Padahal Tuhan berkenan. 其实是上帝喜悦的。 Tetapi pertanyaan kita ini akan dijawab oleh Amos. 但是我们这个问题呢，阿摩斯回答了， Amos 5 ayat 21 sampai 24. 就是阿摩斯第5章21到24节。 Bahasa Indonesia saja membaca bersama dengan saya 1, 2, 3. Tuhan berfirman, aku benci dan muak dengan perayaan agama kamu. Aku jemu melihatnya. Apabila kamu mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan dan korban untuk mengucap syukur kepadaku, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerima ternak yang gemuk yang kamu persembahkan sebagai korban untuk memohon berkat kepadaku. Hentikanlah nyanyian kamu yang membisingkan itu. Aku tidak mau mendengar permainan kecapi kamu. Sebaliknya, berusahalah supaya keadilan mengalir seperti sungai dan kejujuran mengalir seperti air yang tidak pernah kering. 亚摩斯书第5章21到24节，我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭，要使你们歌唱的声音远离我，因为我不愿你们弹琴的响声，唯愿公平和大水滚滚，使公义的如江河滔滔。 Bapak Ibu, di dalam Amos 5 ini kita lihat ya. Tuhan berfirman, 所以在这个阿摩司书，我们看到上帝说 aku benci, 我厌恶， muak, 我不喜欢， jemu, 我讨厌， tidak akan menerima. 我不接受。 Hentikanlah nyanyian kamu. 你要停止你的歌声， Tidak mau mendengar. 我不要听，
Kalau kita baca bagian ini, kita mungkin bertanya gini, 如果我们读这段经文，我们可能这样子想： kenapa? 为什么？ Kenapa Tuhan benci? 为什么上帝厌恶？ Sampai segitu bencinya. 就是这样的厌恶。 Karena itu Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan ingin mengajarkan kepada Daud dan kepada kita. 所以，当我们看这段经文的时候，就是上帝要教导大卫，也要教导我们， Bahwa persembahan, 就是我们的奉献、 pelayanan, 我们的服侍， kalau tidak hati-hati, 如果不小心， malah bukan memperkenankan akan hati Tuhan. 反而不是能够讨上帝喜悦。 Kalau kita lakukan dilandasi oleh sikap hati yang salah. 如 kepada 果我 Tuhan. 们以错误的心态来行这些事的时候，上帝就不喜悦。 Banyak orang Kristen yang berpikir ketika dia sudah mempersembahkan, maka udah cukup. 很多基督徒认为，只要我献上奉献就够了， Dia sudah melayani, sudah cukup. 他已经服侍上帝就够了。 Tetapi bagi Tuhan, tidak. 但是对于上帝是不够的。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan? 那么上帝所做的是什么？ Tuhan membuka telinga. 上帝敞开的耳朵， Tuhan membuka telinga dalam pengertian dengar-dengaran akan firman Tuhan. 那么上帝开通我们的耳朵，好让我们能够听到真理。 Sehingga lebih baik dengar-dengaran akan Tuhan, bagi Tuhan, daripada mempersembahkan korban, tetapi tidak mau tahu kehendak Tuhan. 那么我们要听上帝的话，而不是我们献上我们的那个奉献或是祭物，而不垂听上帝的话语。 Tidak mendengarkan, 我们不听上帝的话， tidak mau mentaati kehendak Tuhan. 不要顺从上帝的旨意。 Tuhan suka kita melakukan kehendaknya. 上帝要我们遵行他的旨意， Tuhan mau kita menyimpan Taurat dalam diri kita. 上帝要我们把他的律法存在心中。 Kalau di Alkitab kita bilang Tauratmu ada dalam dadaku. 那么在圣经里面说，你的律法在我心中。 Kalau sebuah lagu zaman beberapa tahun yang lalu ada lagu Garuda di dadaku. Gitu deh. 那么以前有一首歌就是那个鹰在我的心中， Tetapi di dalam bagiannya Daud berkata Tauratmu ada di dadaku. 但是在这里大卫说，你的律法藏在我心中， Ada di dalam hatiku. 就是在我的心中， Ada di dalam kehidupanku. 在我的生命中。 Karena itu Bapak Ibu kalimat ini menjadi kalimat reflektif untuk kita. 所以这一节经文呢，成为我们的反思的一个经文。 Sebatas ritual keagamaan maupun kerutinan beragama bukanlah keinginan Tuhan. 那么仅仅是那个宗教仪式或者是宗教的惯例，并不能够讨上帝的喜悦。 Ketika kita melakukan banyak hal di dalam dunia kekristenan hanya sebatas ritual dan kerutinan keagamaan, percayalah itu bukan keinginan Tuhan. 如果我们在生命当中只是遵行一些宗教的仪式或是礼仪的话，你要相信这些不是上帝所要的。 Kalau Bapak Ibu datang di hari Minggu untuk ibadah dan ketika ditanya kenapa kamu ibadah di hari Minggu? 那么，如果你礼拜天来这里参加聚会，人家问你为什么你礼拜天去教堂呢？ Kemudian kita menjawab, ya karena saya orang Kristen dan orang Kristen ditentukan ibadahnya hari Minggu. 你就会回答，因为我是基督徒，因为基督徒礼拜天要敬拜上帝。 Ketika ditanya bahwa ngapain kamu ibadah? 那么，如果人家问你为什么你要敬拜上帝， Apa yang kamu dapat di dalam ibadah? 你在敬拜当中得到了什么？ Apa yang bisa mengubah kamu di dalam ibadah? 你在敬拜中能够改变你什么？ Kemudian kita berkata, nggak tahu ya saya apa saya dapat di ibadah tadi khotbahnya kayaknya saya lupa itu. 然后讲说，我也不知道，刚才讲的道我也忘记了。 Bapak Ibu, banyak hal jangan jadikan sebatas ritual dan kerutinan beragama. 那么很多事情不要成为我们在宗教上的仪式或是惯例罢了。 Orang Farisi itu kurang apa sih dalam ritual dan kerutinan beragama mereka? 那么法利赛人在一些的宗教仪式和惯例，他们少了什么呢？ Tetapi yang banyak dicela dan dikritik oleh Kristus selama 3,5 tahun adalah orang-orang itu. 但是基督在3年多的时候，他所批评他们的就是这一点， Karena mereka sebatas ritual. 因为他们只是那个线上宗教上的仪式罢了。 Tetapi Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan hidup pada kehendak Tuhan. 但是上帝要求我们要忠心的服侍他，顺从他， Ketaatan dan kesetiaan hidup pada maunya Tuhan. 对，我们要顺服上帝的旨意，忠心的顺从他的旨意。 John Calvin pernah berkata gini,
那么约翰教我们曾经说， tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah, 没有比上帝的旨意更大的， kecuali Allah sendiri. 唯有上帝这本身。 Jadi yang utama adalah yang Tuhan kehendaki di dalam ungkapan syukur kita adalah kita tahu bahwa kita harus mentaati kehendak Tuhan. 所以在那个我们的感恩当中，我们知道有一点就是我们要顺从上帝。 Kehendak Allah adalah rencana Allah yang bersifat lebih besar dari segala sesuatu yang diciptakan. 因为上帝的旨意是上帝对我们的计划是比一切受造的更大。 Kita harus menyerahkan kehendak kita ke dalam kehendak. 我们要把自己的意念呢存在上帝的旨意中。 Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. 我们的生或死都是上帝所决定的。 Dan yang menjadi menarik adalah Mazmur nomor 40 ayat 7-9 dikutip oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 5-7. 但是有趣的是，这是诗篇40篇第6到第8节，那个希伯来作者也引用这些经文。 Nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing ya. 待会你们在家里可以自己看。 Nah, di dalam bagian ini menjelaskan bagaimana rencana akhir Allah bagi umat manusia melibatkan ketaatan penggunaan tubuh yang dipersiapkan secara khusus, yaitu berkaitan dengan Kristus. 那么在这里呢，他们讲说祭物和礼物的，他是上帝所不愿意的，他曾给我预备了身体。 Penulis Ibrani menerjemahkan dan menghasilkan sebuah ungkapan yang sedikit berbeda dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, dan Daud mencatat keinginan utama Tuhan adalah ketaatan, dan Tuhan menginginkan Daud mendengar dan taat. 那么那个希伯来作者呢，跟那个希伯来文里面，所那个原文里面有一点点差别，就是上帝所要求的是人家顺服他的旨意。 Sehingga ketika bicara tentang ketaatan pada kehendak Tuhan, maka baik Daud dan kemudian penulis Ibrani mengajak kita fokus kepada satu tokoh yang menjadi sentral kekristenan. 那么上帝要我们顺从他的旨意，而且在我们生命当中要专注于一个人物， yaitu Kristus. 就是基督。 Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, dia berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 约翰福音第4章34节说，耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。” Itulah yang dilakukan oleh Kristus. 这就是基督所做的事。 Dia melakukan kehendak Dia 他遵行天父的旨意， yang mengutus, 这样就是差遣他的， dan menyelesaikan pekerjaan dari pribadi yang mengutus. 也就是完成了那个差者他来的功。 Sehingga Bapak Ibu bagaimana Tuhan memandang ucapan syukur kita? 所以上帝怎么样的看待我们的感恩？ Maka ucapan syukur kita sebagai cara untuk kita makin mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. 所以我们的感恩就是要我们过着与上帝更亲密的生活。 Saya percaya sebagai orang yang normal gitu ya, 我们讲着一个正常的人， maka kita pasti bisa bersyukur. 我们肯定会感恩， Memang ada orang-orang yang juga nggak normal, 但是有一些人也不大正常， yang nggak bisa bersyukur. 他们不能够感恩。 Tapi bagi saya orang yang normal pasti bisa bersyukur. 但我认为一个正常的人肯定会感恩， Kalau bahasa umumnya adalah pasti bisa berterima kasih. 就是一般上就是能够感谢。 Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang lain, 如果别人给你某样东西， yang ketika kita menerima kita bilang apa? 当我们领受的时候，我们说什么？ Wih kok dikit? 为什么这么少？ Ah ini mah terlalu nggak mahal. 这个太便宜了， Ya nggak mungkin lah. 我们不可能这样子说， Kita pasti akan berkata terima kasih. 我们肯定会说谢谢。 Bapak Ibu, kemarin saya keluarga itu beli bubur ayam. 那么昨天呢，我和我家人买那个鸡粥， Di tukang bubur langganan kami, tukang bubur gerobak. Di 就 pinggir 是 jalan. 那个卖粥的那个的人。 Saya itu kloter kedua, jadi dia memang cukup ramai. Kloter pertama sedang dibuat, kloter kedua nunggu, jadi saya nunggu. 因为我是第二批的顾客，所以第一批的他已经做了，所以我是第二批，我就要等。 Tukang bubur lagi buat bubur. 那么那个卖粥的在准备他的粥， Orang-orang sedang menatap tukang bubur yang lagi buat bubur. 每个人都看着他手在做那个准备粥， Dan saya ikut menatap. 我也看着。 Kemudian berapa menit tuh ya? 然后过了几分钟， Terus saya memalingkan kepala itu ke sebelah kiri. 然后我就将我的眼目看向左边， Kemudian saya lihat seorang ibu bawa karung besar sedang berdiri.
然后我看到一个姐妹，她带着一个大袋在那个旁边， Dan mata kami bertatap-tatapan. 那么我们的眼睛就互相的仰望 Enggak, 对望， ibu itu lihat tukang bubur juga. 因为那个姐妹也看着那个卖粥的人。 Saya beberapa kali memalingkan kepala saya ke ibu itu. 然后我几次呢，就将我的眼光看向那个姐妹， Kemudian di hati saya tiba-tiba digerakkan dengan, kamu kasihlah dia. 那么我就在心里有所感动，就说你先给她吧。 Setelah bubur saya selesai, saya bayar, saya lebihin untuk 1 paket bubur. 那么我的粥已经弄好了，我还钱，我就再叫另外一包， Tidak mahal, 11.000 doang. 也并不贵，只有1等。 Saya bayar ke istri tukang bubur, saya bilang, ini saya bayar, satunya tolong buatin kasih ke ibu yang bawa karung. 他说我这个呢，我跟他说这个我已经还钱了，你做好了就给那个旁边那个姐妹。 Saya nggak bilang ibu pemulung loh. 我没有说她是一个捡垃圾的， Tapi saya bilang tolong kasih ke ibu yang bawa karung itu 1 bubur ya. 但是我跟他讲说，你把这个济州给那个拿着袋子的一个姐妹。 Kemudian saya masuk ke mobil, 然后我就上了车， jendela saya turunkan. 我就放下我的窗户， Ibu itu berdiri sini, saya melaju, terus saya bilang gini, Bu, nanti mereka kasih ibu bubur. 我就跟那个姐妹讲说，待会那个卖粥的会给你1包粥。 Ibu itu bilang, udah dibayar. 他就问我已经还钱了， Sudah. 我跟他讲是的。 Terus dia bilang apa? 他说什么？ Terima kasih. 谢谢。 Bapak Ibu, kita pasti sebagai orang normal pasti bisa berterima kasih atau bersyukur sama Tuhan. 那么我们作为一个一般上的人呢，都会任何事情都会感恩， Dan itu normal. 这是很平常的， Itu sudah seharusnya. 这是应该的。 Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah lebih daripada itu. 但是上帝所要求的是超过这些。 Ketika kita bersyukur, maka harus diikuti dengan relasi yang intim dengan Tuhan. 当我们向上帝感恩，我们也要存着与上帝建立亲密的关系， Relasi yang dekat dengan Tuhan. 就与上帝建立亲密的关系。 Orang umum berkata, jangan cuman mau berkatnya doang, nggak mau Tuhannya. 那一般人说，你只要有上帝的祝福，不要上帝； Mau bersyukur dengan berkat Tuhan, tetapi nggak mau dekat Tuhan. 你只要上帝的祝福，但是不要上帝的亲近。 Tetapi di dalam hidup kita, di dalam relasi kita dengan ucapan syukur, kita harus berelasi yang intim dengan Tuhan. 但是在我们的生活当中，我们向上帝感恩，也要跟上帝建立亲密的关系。 Dan ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, akan menjadikan kita pribadi yang taat kepada Tuhan. 如果我们跟上帝已经建立了亲密的关系，我们就能够成为一个顺服上帝的人。 Israel itu punya banyak hari raya untuk mengucap syukur. 那么以色列有很多的节日是献上感恩的， Hasil panen mereka bersyukur ada hari 或 rayanya. 者是这那个收割节。 Tetapi mereka pun dikenal sisi lain sebagai bangsa yang tegar tengkuk. 但是其他的方面，他们也简直是印着景象的人， Bangsa pemberontak. 就是一个背叛的那个民族。 Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita untuk sekedar bersyukur dan tidak pernah taat. 上帝拯救我们，不需要我们感恩，但是并不顺从。 Tuhan menghendaki kita sebagai umat yang bersyukur dan punya hubungan yang taat dan intim dengan Tuhan. 上帝要我们成为一个有感恩的人，并且跟上帝建立亲密关系的人。 Kemudian komitmen yang Tuhan kehendaki adalah komitmen untuk tidak henti membagikan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain. 而且我们要有尾声，就是要见证上帝，或者是与上帝亲近。 Ini yang seringkali menjadi tanda kutip momok bagi orang Kristen. 那么这一点呢，很多时候就是一个基督徒的问题。 Aduh, nggak bisa beritain Injil. 我不能够传福音。 Bagi saya, kalau kita nggak bisa beritain Injil, beritakan tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. 对于我呢，我们可能不能够传福音，但是你只要传讲上帝在你身上做了什么事。 Kalau orang-orang yang jual obat gitu ya, 如果一些卖药的人， ada testimoni itu. 他们都有见证， Testimoni kalau udah minum obat ini cepat sembuh. 他们见证说喝了这个药，他们就痊愈了。 Nah, dalam hidup anak-anak Tuhan perlu ada testimoni. 那么基督徒的生活呢，我们也要有见证。 Menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup 我们 kita. 要诉说上帝在我们身上所做的美事。 Akhirnya saya ingin tutup dengan kesimpulan ini. 但是我要做一个结论：
Bahwa keinginan Tuhan di dalam ucapan syukur kita adalah ketaatan dan kesaksian di dalam menjalankan kehendak Tuhan. 上帝在我们的生命当中，我们要他的旨意就是要我们遵行上帝的旨意， Jalani kehendak Tuhan. 要顺从上帝的旨意， Kita menegakkan keadilan Tuhan. 要高举上帝的公义。 Jadi orang Kristen harus adil. 因为做一个基督徒一定要有公义。 Yang ketiga, memberitakan kebesaran Tuhan. 第三就要宣扬上帝的伟大。 Tuhan tolong kita. 上帝帮助我们。